Paparan utama tengah hari ini. Kerajaan Sarawak lindungi rakyat daripada pencerobohan data peribadi. TYT Sarawak dan Premier Sarawak meriahkan sambutan nuzul Al-Quran peringkat Sarawak. Majalah Saintisis Sarawak pupuk budaya inquiry saintifik. 16 sekolah di Dun Layar terima geran MRP. 10 daerah di Sarawak dikesan terdapat kes positif rabies. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Kerajaan Sarawak mengambil langkah untuk melindungi rakyat di negeri ini daripada sebarang pencerobohan data peribadi. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, langkah Sarawak menghentikan pendaftaran pangkalan data utama padu adalah atas desakan ramai. Katanya ia berikutan terdapat kebimbangan dalam kalangan rakyat mengenai pendaftaran padu. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat Negeri Sarawak di Masjid Al-Mutaqin Samarahan pada malam Rabu. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuan Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Sebelum ini, Kerajaan Sarawak dilaporkan meminta penjelasan daripada Kementerian Ekonomi berhubung tahap keselamatan dan protokol padu bagi menyokong inisiatif Kerajaan Persekutuan itu. Sementara itu, seramai 1,000 orang tetamu hadir mengimarahkan sambutan Nuzul Al-Quran peringkat Sarawak bertemakan Sarawak Maju Makmur. Majlis itu telah disempurnakan oleh Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi serta isteri Tuan Puan Fauziah Muhammad Sanusi dan turut dihadiri Premier Sarawak dan isteri Puan Sri Dato' Amal Jumaani Tun Tuanku Bujang. Selepas selesai berbuka puasa dan solat fardu maghrib, majlis diteruskan dengan bacaan Al-Quran berangkai dipersembahkan oleh Jubni Sulong, Isman Hadi Jaafar dan Muhammad Hafiz Syafi'i, disusuli tazkirah Nuzul Al-Quran oleh Mufti Sarawak Sahibus Samahah Datuk Kipli Yassin. Seterusnya, tetamu kehormat serta para jemaah yang hadir menunaikan solat fardu isyak dan solat sunat tarawih serta witir berjemaah. Hadir sama Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Datuk Idris Buang, Timbalan-Timbalan Menteri serta tetamu jemputan lain. Pelancaran Majalah Saintisis Sarawak mendadakan permulaan memupuk budaya inquiry saintifik dalam pendidikan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD Datuk Seri Roland Sagahwiin memberitahu kementeriannya mempunyai tanggungjawab untuk memupuk budaya inquiry saintifik yang berakar umbi yang meresap ke seluruh pelosok Sarawak. The launch of synthesis marks an important beginning. We have a responsibility to cultivate a deeply rooted culture of scientific inquiry that permeates all corners of Sarawak. This calls for a concerted effort from across government, industry, academia, and the community at large. Educational institutions must continue to refine their curriculums, fostering a love for STEM and equipping students with critical thinking skills. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis pelancaran Majalah Saintisis Sarawak di Kuching pada Rabu. Menurutnya, industri boleh menawarkan latihan dan bimbingan untuk merapatkan jurang antara pengetahuan teori dan aplikasi praktikal. Katanya Majalah Saintisis Sarawak berfungsi sebagai pendiri inspirasi menggesa generasi akan datang untuk tanpa gentar merangkul kerjaya dalam pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Tambah beliau, majalah terbitan MEITD itu sebagai komitmen Kementerian untuk memperkasakan masyarakat Sarawak, khususnya golongan belia sebagai peneraju dalam bidang sains dan teknologi. Sebanyak 11 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah
di kawasan Dewan Undangan Negeri Dolayar menerima geran projek kecil luar bandar MRP daripada Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentab Jabu. Penyerahan geran berjumlah keseluruhan RM250,000 itu disempurnakan Datuk Gerald semasa program Iftar Ramadan Kampung Melayu Betong di Dewan Al-Husna, Masjid Jamek Betong baru-baru ini. Hadir sama dalam program tersebut Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu. Selain itu, Datuk Gerald yang juga adu layar turut menyumbang buah kurma kepada setiap isi rumah di 6 kampung Melayu di Betong pada program tersebut semasa mengimarahkan Ramadan. Dalam hal itu, Dr. Richard turut menyumbangkan dana MRP berjumlah RM5,000 kepada jawatankuasa kebajikan Kampung Melayu Betong tersebut untuk membantu mereka melaksanakan aktiviti yang telah dirancang. Sebanyak 10 daerah di Sarawak telah dikesan terdapat kes-kes positif penyakit anjing gila atau rabies. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak, Datu Dr. Adrian Susin Ambut berkata, daerah-daerah yang terlibat adalah di Kuching, Bau, Lundu, Perawan, Samarahan, Serian, Tebedu, Sri Aman, Bintulu dan Sebauh. Menurut beliau, berdasarkan kenyataan sebelum ini, jumlah kematian manusia di Sarawak akibat wabak itu sebanyak 71 kes sejak 2017. Anjing yang kita dah vaccinate ada 4,000 kita dah vaccinate tahun ini. Tahun lepas kita vaccinate 44,000. Jadi ini masih jauh lebih lagi dari kita punya sasaran lah, untuk mencapai 70% herd immunity. Dan apabila kita melihat populasi sampel yang kita ambil setakat ini, 174 sampel rabies, sampel anjing, 45 yang positif tahun ini ya. Lebih kurang 20% of the sampel positif. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis penutupan Bengkel Pemantapan Pelan Tindakan untuk membantras rabies 2024 di Kuching pada Rabu. Terdahulu, majlis penutupan Bengkel Pemantapan Pelan Tindakan untuk membantras rabies 2024 telah disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad The Grace Ugah Embas. Datuk Dr. Adrian menambah pada bulan Mac ini sahaja sebanyak 20 kes rabies telah dikesan di kawasan-kawasan seperti tertera. Dalam masa sama, Datuk Dr. Adrian menyeru rakyat Sarawak mendapatkan suntikan rabies untuk haiwan peliharaan mereka. Tegasnya, mereka yang terkena gigitan harus segera mendapatkan rawatan di hospital berhampiran. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan sambutan Nuzul Al-Quran peringkat Sarawak bertemakan Sarawak Maju Makmur di Masjid Al-Mutakin bahagian Samarahan pada malam Rabu yang telah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Tawan Junaidi, Tuanku Jaafar. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.